Ibrah ini, kalau anda faham apa yang saya sebut tentang kisah itu akan berulang tadi, dan barangkali andalah bukti kisah itu sedang berulang, maka anda akan faham maksud ibrah. Okey. Nampak tak gambar pada slide tu? Gambar apa ni? Ibrah. Nanti dulu. Cepat sangat tu. Ini bukan ibrah, ini jambatan. Okey. Orang Arab, dia akan kata jambatan ini menjalankan fungsi ibrah. Kerana antara yang disebut dalam bahasa Arab, abartun nahra. Saya menyeberang sungai dengan jambatan. Abartu. Jadi perbuatan menyeberang dengan jambatan itu disebut perbuatan ibrah. Perbuatan itu bermakna ibrah. Jadi jambatan ini telah menjalankan tugas ibrah. Lalu apa makna ibrah? Menghubungkan dua desa yang terpisah dengan sungai. Sekarang ni beritahu saya, apa yang memisahkan anda dengan Balkis? Masa dan tempat, setuju? Anda di Perlis, depa di Yaman. Itu tempat. Apa lagi yang memisahkan anda dengan Balkis punya cerita? Masa. Anda hidup, dia dah mati. Orang-orang yang mengetahui ceritanya dah mati. Anda 2019, mereka barangkali 2000 sebelum Masihi. Jadi Quran bila Allah present cerita Balkis, dia akan present dalam bentuk you can make connection. Balkis itu ada dalam cerita kamu. Siapa di sini yang menjadi pemimpin di organisasi masing-masing? Dia adalah pemimpin wanita yang kerap mengendalikan mesyuarat. Kan? Yang mana mesyuarat itu pula ramai orang-orang lelaki. Nah, barangkali anda dalam ketakutan dan dalam dilema, kan? Sedangkan kalau anda baca cerita Balkis itu, anda akan menemui jambatan di mana Allah bila present cerita, dia takkan, Allah Azza wa Jalla, dia takkan bawa cerita-cerita yang menyebabkan anda rasa disconnect. Ini cerita dia, bukan cerita saya. Itu bukan ibrah bila berlaku. Ini cerita dia, bukan cerita saya. Itu namanya kisah. Kisah ni adalah, itu cerita dia, bukan cerita saya. Tetapi Allah bila present kisah, Allah sendiri sebut, laqad kana fi qasas. Setiap cerita yang aku paparkan, kata Allah, aku takkan papar ke semuanya terperinci. Sebab itu anda barangkali akan kecewa bila anda baca surah tu Maryam, contohnya. Maryam menuju ke lokasi di mana Timur. Mana ni? Saya nak tahu Timur tu di mana. Maryam pergi ke mana? Melarikan diri daripada keluarganya. Di mana lokasi itu? Tak salah anda mengkaji. Tetapi Quran telah menyebut ia berlaku begitu kerana semua yang akan dipaparkan adalah bertujuan you, the reciter, pembaca Quran, can make connection, bridging the gap. Orang panggil menjambatani. Bukan menjambani, menjambatani. Anda boleh, Allah dalam bahasa mudah, ada kaitan. Gitu. Ada jambatan. Saya ada dalam cerita ni. Orang yang hanya setakat baca, dia takkan jumpa connection. Orang yang melakukan tadabbur, maknanya mengulang-ulang baca dan berfikir dengan serius. Betul Allah sebut, ibrah hanya akan ditemui oleh orang-orang yang bernama ulil albab. Apa makna pula ulil albab? Ringkasnya adalah orang yang menggunakan akal untuk berfikir, lalu pemikirannya telah mencetuskan perasaan dalam hatinya. Lub pada manusia adalah akal dan hati. Sekularisme datang memisahkan keduanya. Sekular datang pisahkan antara sains, ya, dengan emosi. Sebab tu ada orang jadi saintis tetapi tidak menemui Tuhan. Ada orang menemui Tuhan tapi tidak menghormati sains. Jadi kita ini harmoni antara akal dan hati. Ini kualiti ulil albab.